Menga. Hai, hello semua. Bertemu kembali untuk sesi pelajaran pada kali ini, iaitu Bahasa Melayu Tahun 2 Sekolah Kebangsaan. Dan hari ini kita semua akan belajar tajuk yang baru, topik yang baru, iaitu topik apa tu topik dia? Topiknya ialah rahsia. Kita tak tahu apa topiknya. Topiknya sebenarnya ialah, nanti kita tengok. Muka surat 65, iaitu membaca petikan. Kita kena fahami idea utama, idea sampingan dan idea keseluruhan. Sebenarnya hari ini kita akan belajar tentang mengenal pasti tajuk dalam petikan. Jadi petikannya tidak ada tajuk, disembunyikan. Sebelum tu mari kita baca dahulu petikan yang saya sediakan ini. Okey, dalam petikan ini kita tajuknya saya sembunyikan. Kita akan bincang apakah tajuk petikan ni. Ini ialah petikannya, karangan tentang tajuk itu. Cuba murid-murid lakukan bacaan sendiri. Baik, murid-murid telah pun membaca 3 perenggan ini. Sekarang agak-agak apakah tajuk yang sesuai untuk petikan ini? Adakah murid-murid dapat mengenal pasti tajuk? Sila nyatakan tajuk murid-murid. Tepat atau tidak tepat dengan jawapan yang akan saya beri nanti ni. Baik, saya akan beri 2 pilihan jawapan. Okey. Kebaikan buah pisang atau cara tanam pisang. Yang manakah tajuk yang sesuai? Ya, jawapan yang betul ialah kebaikan buah pisang. Sini jadi karangan ni, petikan ni semua menceritakan tentang kebaikan buah pisang. Jadi tajuk yang sesuai ialah kebaikan buah pisang. Baik, dalam karangan itu tadi ada 3 perenggan. Setiap perenggan itu mempunyai idea utama, idea sampingan. Contohnya tengok perenggan yang pertama ini. Perenggan pertama ini, ya. Cuba lihat perenggan yang pertama ini. Ada 3 ayat. Setiap ayat ni merupakan ayat idea utama dan ada yang merupakan idea sampingan. Okey, idea utamanya ialah buah pisang baik untuk tubuh. Idea utama biasanya terletak pada ayat yang pertama. Jadi, idea utamanya ialah buah pisang baik untuk tubuh. Manakala 2 ayat yang lain ini namanya ialah idea sampingan. Ada 2 idea sampingan. Yang pertama, membekalkan tenaga. Tengok ayat-ayat yang kedua ni ada tuliskan maklumat dia membekalkan tenaga. Badan idea sampingan yang kedua ialah mengelakkan penyakit. Betul, dalam ayat yang ketiga ni ada tulis mengelakkan penyakit. Jadi dalam setiap perenggan ada 3 idea. Ada 2 jenis idea, idea utama, idea sampingan. Idea sampingan tu kadang-kadang ada 1 saja, kadang-kadang ada 2, kadang-kadang ada 3, ikut kepada perenggan itu. Yang penting dalam satu perenggan ada 2 jenis idea, iaitu idea utama dan idea sampingan, hijau dan biru. Baik, kisah cerita yang sama tentang buah pisang. Kita tengok perenggan yang kedua. Sekarang daripada apa yang saya dah ajar tadi, idea utama, idea sampingan, cuba kenal pasti apakah idea utama, apakah idea sampingan yang pertama dan idea sampingan yang kedua. Saya dah sebutkan tadi, idea utama terletak pada ayat yang pertama, idea sampingan pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Apakah idea utamanya?
Ya, jawapannya ialah banyak vitamin dan mineral. Banyak vitamin dan mineral. Nampak pada ayat yang pertama. Idea sampingannya pula. Idea sampingan yang pertama ialah kalsium, vitamin C dan vitamin B. Apakah idea sampingan yang kedua? Ya, jawapan ialah kaya dengan serat. Lihat ni, kaya dengan serat. Ini ialah idea sampingan. Kita lihat perenggan yang terakhir pula. Perenggan yang terakhir. Apakah idea utama? Idea sampingan. Idea sampingan yang kedua. Apakah idea utamanya? Lihat pada ayat pertama. Ya, ramai orang suka buah pisang. Idea sampingan yang pertama, idea sampingan terletak pada ayat yang kedua. Pisang boleh dibuat kuih. Ya, betul. Idea sampingan yang ketiga, dibuat keripik. Okey, tahniah, semoga boleh dapat faham ya idea utama, idea sampingan dan tajuk. Sekarang mari kita baca teks. Murid-murid sila lakukan bacaan kendiri. Lepas tu kita akan bincang idea utama, tajuk dalam perenggan ini. Dalam petikan ini. Sila lakukan bacaan kendiri. Baik, murid-murid telah melakukan bacaan kendiri. Sekarang mari kita fikirkan tajuk yang sesuai dalam untuk petikan ini tadi. Tajuknya dikosongkan. Mari kita bincang. Sebelum tu mari kita baca idea sampingan dalam petikan ni. Ada 3 idea sampingan. Yang pertama, makanan tradisi masyarakat Jawa. Yang kedua, dihidangkan dalam dulang dengan makanan lain. Yang tiga, mengeratkan persaudaraan, hubungan persaudaraan. Tiga-tiga idea sampingannya semua ada disebutkan yang berwarna merah ni. Jadi apakah tajuk yang sesuai? Apakah tajuk yang sesuai untuk petikan ni? Ya, saya beri 2 contoh jawapan. Yang manakah yang betul? Ya, jawapannya ialah keistimewaan nasi ambeng, masakan orang Jawa. Baik, kita telah kita dah pun belajar tentang idea utama, idea sampingan dengan tajuk. Mari kita lakukan aktiviti latihan di buku aktiviti muka surat 72 dan 73. Untuk aktiviti muka surat 72, murid-murid kena baca petikan yang di atas. Kemudian murid-murid perlu senaraikan kategori makanan dan pencuci mulut. Kena tulis. Kemudian tuliskan dia punya idea keseluruhan di bawahnya. Sila lakukan bacaan kendiri. Lakukan bacaan kendiri dulu ya murid-murid. Baik, mari ini contoh ini contoh. Okey, contoh makanan nasi putih gulai daging. Ini ialah contoh makanan. Sekarang murid-murid tuliskan pula pencuci mulut. Pencuci mulut ini biasanya ialah makanan yang rasa dia manis. Pencuci mulut ni yang rasanya manis. Murid-murid dah baca, tengok tiba-tiba terjumpa makanan-makanan yang manis, isikan dekat pencuci mulut. Yang lain tu yang rasa dia masin ke pedas ke, masukkan ke bahagian makanan. Sila buat jawapan. Baik, sila semak jawapan murid-murid. Ini ialah jawapan yang sebenarnya. Semak jawapan. Kalau ada salah, betulkan. Salah ejaan pun betulkan. Kalau tulisan tak cantik pun betulkan supaya nampak cantik dan kemas.
Baik, kita lakukan pula aktiviti muka surat 73. Macam biasa, murid-murid sila baca dahulu setiap perenggan. Ada 3 perenggan ni. Kemudian sila tuliskan idea keseluruhan. Nanti kita bincangkan idea keseluruhan ini. Murid sila baca dahulu. Baik murid-murid, untuk memudahkan bersama murid, saya sediakan 3 jawapan, pilihan jawapan. Murid-murid cuma perlu isikan pada perenggan yang sesuai. Sila isikan sekarang. Baik murid-murid, sila semak jawapan masing-masing. Ini ialah jawapannya. Okey. Yang atas makanan tradisi kaum Melayu, yang bawah yang tengah makanan tradisi kaum Cina, dan yang terakhir makanan tradisi kaum India. Semak dan betulkan. Baik, untuk aktiviti yang terakhir itu pengayaan. Sila eja perkataan-perkataan berikut. Perkataan pertama, kedua, hubungan, dan mengeratkan. Baiklah, kita telah pun sampai di penghujung pertemuan kita pada kali ini. Diucapkan semoga semua murid faham dan jaga diri.